Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah duha kita ini, kuliah duha yang mana kuliah duha ni kita adakan setiap hari Ahad jam 9 pagi. Setiap hari Ahad pukul 9 pagi. Anjuran Masjid Al-Muttaqin, Wangsa Melawati. Namun 2 minggu lepas kita tangguh kuliah, kita tak ada kuliah kerana ada sedikit masalah. Jadi Allah Ta'ala uji saya dan kaum keluarga saya lah. Ada 2-3 orang daripada ahli keluarga saya dengan sedikit ujian, walaupun kita rasa besar, tetapi sebenarnya di sebalik ujian itu ada hikmah yang telah Allah Ta'ala janjikanlah. InsyaAllah moga-moga ada kebaikan lah di sebalik ujian dan hikmah itu. Bagi yang tahu dah tahulah apa benda. Saya dan beberapa ahli keluarga lah terkena diuji oleh positif COVID. Tapi alhamdulillah tak ada simptom yang teruk lah. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan pada kuliah saya yang terakhir, hari Ahad yang terakhir sebelum itu, saya dah batuk-batuk. Masa tu result tak sampai lagi tu, dia tengah tunggu result swab. Kemudian lepas pada kuliah tu setengah jam, lepas tu lebih kurang pukul 10.30 hospital telefon bagi tahu result. Jadi hari Ahad tu lah saya tahu result, hari Ahad yang kuliah yang terakhir tu, result ujian swab tu. Alhamdulillah ini dah sihat dan sebahagian besar daripada ahli keluarga saya pun dah sihat, alhamdulillah. Doalah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kuliah saya ni, semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan saya, disembuhkan semua ahli keluarga saya daripada penyakit yang semua penyakit lah, insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung kepada kitab kita yang pertama pada pagi ini, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin kita berhenti pada kuliah yang terakhir pada edisi Jawi yang macam kitab saya ni, iaitu pada muka surat 177. Ajenuh. Waalaikumsalam Ajenuh. InsyaAllah dah sihat, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik. Baik, kita sambung tentang hadis yang membicarakan tentang diangkat amalan kita melalui langit, satu langit ke satu langit. Maka seterusnya qala summa qala ta'til hafazatu bi'amalin salihin min a'malil abdi fatuzakkihi wa tukathiruhu hatta tablugha bihi ila as-sama'i as-saniyah فيقول لهم الملك الموكل بها كفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه
innahu arada bi'amalihi aradad dunya. Amarani rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairihi. Innahu kana yaftakhiru 'ala an-nasi fi majalisihim ana malakul fakhri. Artinya, kemudian Nabi SAW bersabda, maka datanglah malaikat yang memelihara, yang memelihara hamba Allah, yang memelihara hamba Allah itu dengan amalan yang soleh daripada segala amalan hamba itu. Jadi perjalanan seterusnya, katalah dah lepas naik sampai kepada malaikat ni, bawa amalan soleh yang dia buat tadi, kemudian dia bawa naik sampai kepada malaikat yang seterusnya ini. Maka malaikat ini pun, kata malaikat ini, amalan ini baik. Malaikat yang bawa amalan kita tu, dia duk puji amalan kita lah. Dia kata amalan ini baik, lagi suci dan amat banyak, hingga ia bersama dengan amalan itu sampai kepada langit yang kedua. Jadi langit pertama lepas, sampailah langit kedua, dia bawa amalan tu sampai ke langit kedua. Malaikat hak jaga amalan kita. Maka malaikat yang menunggu di pintu langit yang kedua itu berkata kepada mereka. Jadi malaikat yang jaga pintu langit kedua tu tunggu di situ, dia apa kata? Berhenti. Kifu, berhenti. Nanti dulu. Dia punya roadblock. Jadi roadblock dia ni di langit yang kedua. Apa kata malaikat yang jaga langit kedua? Kamu palukan amalan ini kepada muka ampunyanya. Mana muka Tuhan dia, Tuhan yang buat amal ni. Kamu bawa balik amalan ini, turun, palu kat muka dia. Lempar kat atas muka dia amalan hak dia buat ni. Itu maksud dia. Baik. Kenapa macam tu? Sesungguhnya ia berkehendakkan dengan amalannya itu bagi faedah dunia. Sedangkan Tuhanku menyuruhku supaya aku tidak meninggalkan amalannya yang melaluiku kepada yang lain daripadaku, kerana sesungguhnya dia bermegah-megah dengan amalannya terhadap manusia di dalam majlis mereka, sedangkan aku adalah malaikat kemegahan. Jadi maksudnya orang yang buat amalan kerana nak berkehendakkan kedudukan dunia dengan amalan soleh dia tadi, dia nakkan sesuatu daripada habuan dunia. Kan kita ni kadang-kadang setengah-setengah orang, waliyadzubillah, dia buat amal soleh, dia buat amal bentuk akhirat, dia buat amalan yang berbentuk kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Tak kisahlah, boleh kira banyak kan, dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan buat baik ke orangnya, dengan taat ke orangnya, dengan hormat kat gurunya, dengan hormat kat ibu bapaknya. Semua ni dia panggil amal kebaikan, amal kebajikan, kita istilahkan macam tu, benda-benda baik. Tetapi semasa mereka buat amalan yang dia buat yang baik ni tadi, dalam hati dia, qasad dia, tujuan dia adalah dia nakkan sesuatu daripada keduniaan. Sama ada dia nak kemegahan dunia, sama ada dia nak pangkat dunia supaya orang puji dia, supaya orang angkat dia, supaya dia glamour, supaya dia terkenal, supaya dia masyhur, supaya dia disanjung orang, supaya nama dia diingati orang berkurun-kurun. Tuan-tuan, nama ni kalau orang ingat tak semestinya kita baik. Kan? Kadang-kadang ada juga orang yang duk ingat nama orang tadi, kita duk ingat, duk sebut berkurun-kurun sebut nama dia, tapi tak semestinya dia baik. Sebagai contoh tuan-tuan semua, tuan-tuan sebut nama Firaun, Qarun, Haman, sampai ke hari ni orang tahu. Firaun tahu, Qarun tahu, Haman tahu, kenal tuan-tuan semua. Kan, Namrus kenal. Nama-nama mereka dirakamkan dalam Quran. Jadi walaupun nama mereka berada di bibir mulut, orang ingat sampai beratus-ratus tahun pun orang ingat, tetapi tidak semestinya menunjukkan dia baik. Jadi tuan-tuan jangan terpesona nakkan orang
angkat kita, nakkan orang mulia kita, nakkan orang puji kita dan sebagainya. Kenapa? Kerana benda itu benda yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang yang mana mereka ni tidak terkenal di bumi, tetapi nama mereka terkenal di langit. Kan? Berapa ramai manusia yang tidak masyhur di bumi, tetapi masyhur di langit. Maknanya di kalangan malaikat kenal mereka ni semua. Tapi orang di dunia tak kenal mereka. Tapi malaikat di langit, bila sebut nama ni dia orang kenal belaka. Masyhur di langit. Antaranya yang masyhur yang disebut oleh Nabi SAW sendiri itu Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani disebutkan bahawasanya nama dia tidak terkenal di bumi. Kalau dia masuk ke majlis pun orang tak peduli, kalau dia tak datang pun orang tak cari, tapi nama dia terkenal di kalangan para malaikat dan masyhur di langit. Jadi yang kita naknya nama kita ni masyhur di langit. Biarlah nama kita tak masyhur di bumi pun tak ada masalah. Itu maksudnya. Baik. Jadi orang-orang yang nak buat amalan dia nakkan kemegahan, nak glamour, nak pangkat, nak kedudukan, nak harta orang. Mungkin dia semayang banyak, orang puji dia. Mungkin dia semayang banyak, orang bagi duit kat dia. Mungkin dengan amalan baik yang dia buat, orang bagi. Yang macam tu jangan. Kita buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kebiasaan adat, dia panggil adat ataupun kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hamba-hambanya yang soleh. Maksudnya tidak akan dibiarkan hamba-hambanya yang soleh itu menjadi susah, menjadi payah di dunia ini. Kebiasaannya macam tu. Mana kalau kita buat amalan kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah Allah Taala akan heret bawa rezeki-rezekinya dan kesenangannya akan berikan kepada kita. Dalam satu riwayat disebutkan talibul ilmi, penuntut ilmu, takaffalallahu birizqih, Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Sebab tu orang yang belajar menuntut ilmu, sama ada dia belajar hafiz Quran, sama ada dia belajar di pondok dan sebagainya, alhamdulillah tak ada lagi lah saya jumpa mereka ni kebuluran. Boleh makan insya-Allah. Orang tanya kalau habis mengaji di pondok, habis belajar di Mahat Tahfiz ni, nak kerja apa, nak makan apa? Jawab makan nasi lah kan. Tak ada orang makan kayu. Kan, tak ada orang makan batu, makan nasi lah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rezeki kepada kita insya-Allah. Baik. Jadi jangan buat amalan itu kerana nak mencari dunia. Dunia itu ibarat bayang-bayang, makin dikejar makin lari dia daripada kita. Makin kejar makin lari. Tetapi kita carilah pokok itu tadi dan pegang, maka bayang-bayang itu akan ikut sekali dengan kita. Baik, habis selesai di situ malaikat yang di langit yang kedua. Kemudian yang seterusnya, wa qala wa tas'adu al-hafazatu bi'amali al-'abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jaba al-hafazatu fayujawizuna bihi ila as-sama'i qad a'jaba al-hafazata fayujawizuna bihi ila as-sama'i as-salisah fayaqulu lahumul malakul muwakkal idribu bihadha al-'amal wajha sahibi ana malakul kibir amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Sabda Nabi SAW, dan naiklah malaikat yang memeliharakan amalan hamba Allah itu yang sangat baik cahayanya daripada sedekah, semayang dan puasa. Itu macam-macam lah amalan sedekah, semayang, puasa tu. Lepas dia, katalah dia lepas langit pertama, dia lepas langit kedua, dia lepas sampai kepada langit ketiga ni, maka malaikat ni bawa amalan sedekah, semayang, puasa dia hak elok-elok ni naik sampai ke langit yang ketiga. Maka malaikat yang menjaganya merasa takjub. Malaikat yang bawa amalan tadi tu takjub tengok amalan dia tadi. Kenapa? Maka mereka lalu dengan amalan itu hingga sampai kepada langit yang ketiga.
sampailah langit yang ketiga. Bawa sampai langit ketiga. Amalan tadi lepas, pertama lepas, tak ada masalah. Yang kedua pun amalan dia tidak nak ke dunia, lepaslah, kan? Maka bila sampai ke langit ketiga, apa jadi? Maka malaikat yang menunggu di langit yang ketiga itu berkata kepada mereka, berhenti dan palukan dengan amalan ini ke muka ampunnya amalan ni, ke muka Tuan yang buat amalan ni. Kau balik, hei malaikat, kau balik, lemparkan amalan ni ke atas muka orang yang buat Tuan dia tadi. Muka Tuan amal ni tadi. Kenapa? Kerana sesungguhnya akulah malaikat takabur. Aku disuruh oleh Tuhanku supaya aku tidak meninggalkan amalan melalui aku kepada yang lain daripada aku. Sesungguhnya ia bertakabur terhadap manusia pada segala majlis mereka itu. Jadi amalan ini amalan yang apa benda yang dicampur, amalan yang bercampur dengan apa? Dengan takabur. Apa makna takabur? Kita tengok balik, kita dah belajar sebelum tu. Takabur ni ialah memandang rendah kepada orang lain, dan tidak mahu menerima kebenaran. Itu maksud takabur, iaitu kita memandang dengan hati kita, dengan pandangan hati kita, bahawasanya orang lain hina daripada kita, dan kita tidak mahu menerima kebenaran. Itu adalah sifat takabur. Kebenaran ni maksudnya Al-Quran dan hadis, iaitu benda-benda yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan benar. Jadi contoh kita katalah, ada orang nasihat kat kita, orang cakap kat kita, tuan, gini tak boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buat amalan yang macam ni. Amalan ini dilarang. Benda ini tidak sah dari segi syarak. Benda ini haram. Haram. Apa kata dia? Orang lain buat boleh gini-gini ni. Dia tak nak terima kebenaran. Dia tidak terima apa hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang macam ni dipanggil sebagai sombong dan takabur dalam bahasa Arab. Jadi tidak mahu menerima kebenaran. Dan juga melihat orang lebih hina daripada kita. Dengan kedudukan, dengan pangkat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, bila kita tengok orang, kita rasa orang tadi hina daripada kita. Kan? Sebab itu kita dah belajar semua tadi dalam bab takabur, dah belajar dah semua itu. Kan? Jadi tuan-tuan semua boleh rujuk balik. Ini hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali ni sebagai kesimpulan saja daripada tajuk-tajuk yang kita belajar. Bagaimana pentingnya benda yang kita belajar sebelum ini, bahawasanya amalan kita ni kalau tak suci daripada benda-benda yang kita belajar, 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang dicela syarak tadi, maka amalan kita ni tidak akan dapat melepasi daripada satu langit ke langit yang seterusnya. Okey? Baik amalan yang bercampur dengan takabur. Okey? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada memandang rendah, melihat orang hina daripada kita, dan juga tidak mahu menerima kebenaran. Jadi orang yang hati dia lembut, hatinya tak sombong, bila disebut ayat-ayat Quran, bila disebut hadis-hadis Nabi SAW, mereka terus berhenti, stop. Tengok sahabat-sahabat Nabi di zaman Nabi SAW. Bila turun saja ayat yang mengharamkan arak, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jadi itu ayat arak kan ada peringkat-peringkat. Mula-mula tak haram lagi, cuma tak boleh semayang saja dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu semayang dalam keadaan mabuk. Boleh minum lagi, tapi jangan semayang dalam keadaan mabuk. Kemudian last kali turun ayatnya, peringkat yang terakhir sekali, arak tu haram. Tak boleh minum, tak boleh simpan, tak boleh apa. Maka sahabat-sahabat yang dengar ayat ni, tuan-tuan semua, mereka tak ada perasaan sombong dengan ayat Quran. Terima apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu balik ke rumah, apa mereka buat? Mereka curahkan arak-arak yang ada di rumah mereka sehingga melempah ruah, banjir lah boleh kata, lorong-lorong di sekitar Madinah pada waktu itu. Tak ada tunggu panjang dah. Tak ada kata apa ni, kita dah lama dah duk minum arak ni, seronok ni, sedap ni. Bila dah datang ayat Quran, terus terima. Ini yang orang panggil orang yang tidak sombong. Kita pun begitulah, bila dengar nasihat, orang baca ayat-ayat Quran dan sebagainya,
kita terimalah. Jangan kita kata apa ni kan. Itu tak boleh. InsyaAllah sambungannya pada kuliah minggu depan lah. Setakat dulu untuk kitab yang pertama 21 minit sudah kita kuliah. Jadi insyaAllah sambungannya pada kuliah akan datang. Baik, kita masuk kepada kitab yang kedua, Pedoman Sembahyang Berjemaah. Baik, ada soalan. Kak Siti Azrina, bagaimana untuk kita lepas langit pertama? Kalau kita insyaf untuk bersedekah dan niat untuk mohon ampun, mohon Allah ampunkan dosa mengumpat. Tak macam ni. Apa-apa sahaja amalan yang kita buat yang tak baik semasa di dunia ini, maka ada benda-benda yang tak elok tadi, dia akan jadi cacat lah. Dia akan jadi cacat. Tetapi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita itu tadi, tapi tidaklah 100% sempurna sebagaimana yang dibuat dalam keadaan tidak ada sifat-sifat tadi. Gitu. Jadi apa-apa saja dosa kena bertaubat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita tadilah. Begitu mudah-mudahan. Itu insyaAllah. Mudah-mudahan. Sebab apa benda ini? Kita belajar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ini, dosa-dosa yang kita lakukan ini, terpulang kepada masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia nak, dia ampunkan. Kalau dia tak nak, dia tak ampunkan. Jadi itu, kita ni kan duduk di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa saja salah, apa saja dosa, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tu? Aish Hakiki. Buku Hidayatus Salikin ni pada banyak kat kedai buku. Yang Rumi ada, yang Jawi ada, yang cetakan di Perkemas Kini pun ada. Macam-macam cetakan. Kitab ni masyhur. Boleh tengok kat di apa benda di Jalan Masjid India tu pun banyak. Okey, insyaAllah. Baik, yang seterusnya kita sambung kepada kitab yang kedua, iaitu kitab Pedoman Semayang, Pedoman Solat Berjemaah. Allah, saya tak tanda ayat lepas. Kat mana? Boleh sahabat-sahabat yang ada tanda tak? Boleh tulis muka surat berapa? Saya tak tanda yang kelas-kelas tu. Saya rasa muka surat 26. Kita ambil lah muka surat 26. Saya rasa kat situ dah. Baris yang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Betul. Okey, baris ke-8. Betul lah. Muka surat 26, baris yang ke-8 daripada atas. Okey, insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Kitab Pedoman Semayang Berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, datuk kepada mufti kita sekarang, mufti wilayah, Dr. Luqman bin Abdullah. Ini kitab karangan ini kitab karangan datuk kepada mufti wilayah sekarang. Jadi mufti wilayah ni dia keturunan ulama. Datuk dia Tok Guru, ayah dia Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman, Lubuk Tapah, Pasimah, Kelantan. Saya sempat mengaji sekejap. Dan mufti sekarang ni lah, Sahibul Fadilah Dr. Luqman bin Abdullah. Baik, insyaAllah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darini amin. Dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya, kerana dinamakan saf yang satu pada uruf, yakni pada adat. Pada uruf, yakni pada adat. Baik, jika diselangi saf, jadi katakanlah masjid kita ni jenis banyak tiang. Ambil tiang. Jadi kita pun buat saf, lepas tu tiang. Lepas tu saf pula sambung. Lepas tu tiang, lepas tu saf. Jadi tiang ni tadi, yang ada tiang ni tadi, adakah dia memutuskan saf? Kerana kalau dilihat saf tadi dah tak bersambung. Tak ada orang di situ. Makna kalau dibuang tiang tu makna kosong lah di situ. Begitu juga kalau mimbar. Mimbar ni, maknanya mimbar ni dia ke depan. Jadi orang semayang, maka mimbar ni pada zaman dulu dia sebenarnya tangga. Macam mimbar masjid wilayah tu. Dia itu sebenarnya sah mimbar. Maknanya orang mimbar ni tangga ke depan. Jadi orang khutbah tu di atas tangga tu. Kemudian direka, di-adjust. Jadilah mimbar macam-macam sekarang ni. Kan, yang bentuk yang kita tengok lah sekarang ni. Tapi asal mimbarnya macam tu lah. Yang bertangga tu naik 1, 2, 3, kemudian duduk dari tempat 5 tak kisahlah. Kemudian tangga dia tu dia menjulur ke depan. Jadi bila semayang kadang-kadang saf tu putus dengan mimbar tadi. Dan satu lagi, bagi tuan-tuan yang buat masjid, kalau ada arkitek ke apa kan, cuba reka mimbar ni biar ikut menepati sunnah Nabi SAW. Tujuan mimbar dibuat adalah supaya makmum boleh melihat kepada khatib yang sedang berkhutbah. Itu asal tujuan ataupun asal mimbar dibuat. Tetapi sebahagian masjid-masjid dan surau buat mimbar tidak menepati sunnah tadi. Asalnya Nabi tak ada khutbah atas mimbar. Tapi bila dah ramai jemaah tak nampak, jadi itu naik atas mimbar tu supaya senang nampak. Tapi mimbar kita hari ni menyembunyikan khatib pula. Tu. Jadi contohnya, mimbar tadi duduk dalam mihrab. Jadi orang saf pertama, pada saf paling depan, paling istimewa lah, VVIP ni, saf depan ni. Orang saf depan tak nampak khatib yang sedang berkhutbah tadi. Sebab masa kita dengar khutbah, kita sunat tengok ke khatib. Bukan tengok ke telefon. Bukan tengok ke kapet. Bila tengok kapet, lama-lama raib, tidur. Tengok ke khatib. Itu sunat masa khutbah. Jadi saya perhatikan ada banyak juga dalam masjid dan surau tidak menepati kaedah. Asal dibuat mimbar. Tujuan asal mimbar tadi ialah supaya khatib tadi duduk tinggi dan dilihat oleh semua orang. Asal Nabi khutbah tak ada mimbar mula-mula Islam. Tapi sahabat-sahabat dah ramai, orang Islam dah ramai, buat mimbar supaya orang boleh tengok kat Nabi SAW ketika berkhutbah. Tu. Jadi kita buat tak capai matlamat lah. Kerana duduk mimbar tadi duduk dalam mihrab. Sepatutnya mimbar tak duduk dalam mihrab. Mimbar ni duduk di tiang, duduk di dinding. Dinding. Jadi dia keluar lah, mana semua saf depan tu semua boleh tengok. Ini terbalik, saf depan yang VVIP, saf pertama yang VVIP tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak imam. Itu kena ambil perhatian lah benda macam ni, insya-Allah. Baik, kalau nak buat tu dia bukan sekadar hiasan saja. Baik, kita balik ke sini. Maka tuan-tuan semua, mimbar tadi bila ada tangga ke depan terjulur, maka kosonglah di situ. Adakah dikira memutuskan saf? Tak, kata dia tidak dikira putus saf. Masih bersambung saf. Pasal benda tu benda statik, tak boleh nak diangkat dan sebagainya. Nama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ke apa, dia kata tiang tadi dan mimbar tadi memutuskan saf. Itu pendapat Imam Ghazali lah. Tapi pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, dia tidak membatalkan, dia tidak memutuskan saf. Okey. Baik. Jadi tak usah risaulah. Aku tak nak doa saf ni.
Kenapa? Saf ni ada tiang. Tak apa, boleh duduk. Dia tidak memutuskan saf. Maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya. Okey, sekarang ni dia nak cerita pula masalah masbuk. Masbuk ni contohnya kita masuk dalam sembahyang zuhur. Kita masuk di rakaat ketiga tu imam. Ataupun dalam sembahyang isyak kita masuk di rakaat ketiga tu imam. Kita pun sembahyang di rakaat ketiga tu imam. Adakah kita sembahyang di rakaat ketiga tu imam, rakaat kita ni dipanggil rakaat ketiga? Bila tu imam sambung rakaat keempat, rakaat kita ni dipanggil rakaat keempat. Bila tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun sambung, hak kita sambung tu dia panggil rakaat pertama dan kedua. Adakah macam tu? Tak jawab lagi ni tuan-tuan semua, jangan keliru. Ini soalan baru. Okey? Ataupun kita sembahyang subuh, kita masuk di rakaat kedua tu imam. Jadi tu imam di rakaat kedua, adakah kita dikira rakaat kedua juga sama dengan tu imam? Maka tu imam baca kunut, kita pun baca kunut. Lepas habis tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun sambung. Hak kita bangun sambung tu rakaat berapa? Rakaat kedua ke ataupun rakaat pertama? Hak tadi. Itu isunya. Itu isunya. Jadi di situ timbul isu. Kenapa timbul isu? Kalau kata sembahyang subuh tadi, hak kita bersama dengan tu imam tu kira sama rakaat dengan tu imam, mana rakaat kedua tu imam kita pun dikira rakaat kedua. Lepas tu imam bagi salam, kita sambung, itu rakaat pertama hak kita tertinggal tadi, maka kita tak disunat lagi baca kunut. Sebab apa? Sebab rakaat pertama tak ada kunut. Kan? Jelas. Tapi kalau dikatakan rakaat yang kita sedang bersama dengan tu imam tadi, itulah awal sembahyang kita, mana itulah rakaat pertama kita. Lepas tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sambung, itu rakaat kedua kita sembahyang subuh. Maka rakaat kedua sembahyang subuh ada kunut, kena baca kunut sekali lagi. Jelas, di situ dia punya perbezaan. Perbezaan. Kalau kata rakaat yang kita sembahyang dengan tu imam itu, itulah awal sembahyang kita, maka selepas daripada tu imam bagi salam, itu rakaat kedua kita, maka kita kena baca kunut dalam masalah sembahyang subuh. Jadi apa yang mengikut mazhab Syafi'inya macam mana? Adakah yang kita bersama dengan tu imam tu pada mula-mula sembahyang itu rakaat mula-mula kita, ataupun rakaat kita jadi sama dengan rakaat tu imam, dua-dua juga, lepas salam itu kita sambung rakaat pertama yang tertinggal tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata dia, maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya. Itu nama awal sembahyang. Maksudnya apa? Maksudnya rakaat kedua tu imam, kita baru masuk, itu rakaat pertama kita, bukan rakaat kedua kita tak. Jadi lepas pada tu imam bagi salam, kita kena sambung balik baca doa kunut. Sebab apa? Sebab itu rakaat kedua kita. Boleh? Jelas. Jadi ada mazhab lain, dia kira tak? Dia kira rakaat sama dengan tu imam. Kalau tu imam 2, kita 2. Kalau tu imam 3, kita 3. Kalau tu imam 4, kita 4. Kan? Lepas tu tu imam bagi salam, kita tambah hak kita tertinggal tadi, rakaat pertama. Itu mazhab lain lah. Mazhab kita tak. Hak kita masuk dengan tu imam, itulah rakaat pertama kita. Tu. Maka barang yang didapat oleh masbuk, saya ulang balik, barang yang didapat, yakni rakaat yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya, bersama dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya. Itulah namakan permulaan sembahyangnya. Dan barang yang dikerjakan, yakni rakaat yang dibuat, barang yang dikerjakan itu maksudnya rakaat yang dibuat kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya, itulah akhir sembahyangnya. Okey. Nanti Kak Azlian nanti saya jawab ujung soalan ujung kelas. Baik, seterusnya. Jadi dinamakan awal sembahyangnya. Okey, baik.
Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya. Bila dah, ini dia punya formula. Itu formula kita. Mula hak kita masuk bersama dengan tu imam, tak kisahlah tu imam rakaat berapa, hak kita tu dikira rakaat pertama. Tu imam rakaat ketiga, kita masuk di rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Tu imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Tak itu yang mengikut mazhab Syafi'inya. Bukannya kita sama rakaat nombor rakaat dengan tu imam. Tak. Kalau tu imam 3, bukan kita 3, kita 1. Pasal kita baru masuk. Kalau tu imam 4, kita 2, pasal kita baru masuk 2. Bukannya kita imam 3, kita pun 3. Tu imam 4, kita pun 4. Tak. Jadi itu kaedah. Bila faham dia punya formula itu, maka dia pun sebutlah di sini, dia punya orang panggil furuk, cabangan daripada masalah itu ataupun formula tadi, apa dia punya hasilnya macam ni. Maka mengulangi kunut. Tu dia kata, maka mengulangi kunut, kena ulang balik kunut, makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Jadi makmum tadi dia masuk rakaat kedua sembahyang subuh. Sembahyang subuh tadi dia masuk rakaat kedua tu imam. Allahu akbar, tu imam rakaat kedua. Jadi lepas sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tu imam pun baca kunut. Dia pun baca kunut dengan tu imam. Kunut yang dia baca dengan tu imam tu tadi, itu kunut bukan di tempat sebenarnya bagi diri dia, kerana itu kunut baru rakaat pertama. Tapi dia baca juga dengan tu imam. Pasal pasal mengikut tu imam. Kan? Jadi dia bacalah bersama dengan tu imam, kerana ikut tu imam. Baca-baca habis, tu imam pun turun sujud dan tahiyat dan bagi salam. Lepas bagi salam, dia pun sambung rakaat. Jadi rakaat yang dia sambung tadi adalah rakaat kedua dia. Sebab yang dia masuk dengan tu imam tadi itu rakaat pertama dia. Dia masuk tadi itu rakaat pertama dia. Walaupun rakaat kedua tu imam, dia rakaat pertama. Jadi tidak sama nombor rakaat dia dengan rakaat tu imam. Tak sama. Jadi bila dia sambung satu lagi Allahu akbar, dia tambah rakaat. Maka di rakaat yang dia tambah tadi, adakah sunat dia baca kunut atau tidak? Sunat. Kenapa? Kerana dia adalah rakaat keduanya. Jadi kunut ni berada di rakaat kedua. Itulah masalahnya. Kalau kata rakaat yang dia sambung ni tadi adalah rakaat pertama yang tertinggal bersama dengan imam, dia tak sunat dah baca kunut. Sebab apa? Sebab rakaat pertama tak ada kunut. Hak dia baca tadi itulah kunut bersama dengan imam, hak itulah. Tapi itu bukan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kita rakaatnya tak sama. Nombor rakaat tu tak sama dengan makmum masbuk dengan imam. Okey, boleh je lah tu. Nombor rakaat. Jadi mengulangi, mana sunat mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kenapa sunat ulang? Kerana kunut serta imam itu bukan pada tempatnya. Kerana hak dia baca dengan tu imam tadi bukan pada tempat dia. Kerana tempat kunut ni dia rakaat kedua, dia baca tadi dia rakaat pertama dia. Habis tu pasal apa dia baca? Pasal tu imam baca, kita ikut je lah. Macam tahiyat akhir lah. Kan? Kita masuk rakaat keempat tu imam. Tu imam baca tahiyat akhir. Kita pun ikut jugalah tahiyat akhir, walaupun di situ tidak ada tahiyat. Kan? Di situ tak ada tahiyat, tapi kerana mengikut tu imam. Baik. Itu maksud dia. Bukan pada tempatnya. Okey, satu. Dia punya orang kata hasil daripada kaedah ataupun formula yang disebut tadi. Okey? Hasil yang kedua macam mana? Rakaat masbuk tu tak sama nombornya dengan rakaat tu imam, kan? Hasil yang kedua ialah dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Kerana tahiyat serta imam itu bukan pada tempatnya. Okey? Dia masuk, dia ikut tu imam. Dia ikut tu imam pada rakaat ketiga. Kan? Dan mengulangi oleh makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Dia ikut rakaat ketiga. Kerana tahiyat serta imam itu bukan tempatnya. Dia masuk sembahyang zuhur. Tak. Ni sembahyang maghrib ni, sembahyang maghrib ya.
Sembahyang maghrib, sembahyang zuhur pun boleh. Dia masuk ke rakaat, dia masuk ikut imam pada rakaat ketiga. Rakaat ketiga tu imam, itu rakaat pertama dia. Rakaat keempat tu imam, itu rakaat kedua dia. Kan? Rakaat kedua dia. Kemudian dia baca tahiyat awal. Yang dia baca tahiyat awal, yang tu imam baca tahiyat akhir, dia baca tahiyat awal. Di tahiyat tu tadi, itu bukan di tempat tahiyat akhir. Kenapa? Kerana rakaat dia baru rakaat kedua. Jadi di akhir semayang dia kena baca semula tahiyat akhir. Kerana tahiyat yang dia baca tadi itu bukan pada tempatnya. Itu baru di rakaat kedua dia. Bukan kata dah tak payah baca tahiyat akhir dah. Tak. Okey. Itu masalahnya. Selesai di situ. Kemudian, dan yang nyaring bacaan dinyaringnya. Kalau bacaan nyaring, baca nyaring lah. Seperti dapat serakaat serta imam atau kurangnya. Dia semayang maghrib, kan? Dia semayang isyak, dia semayang subuh, dia dapat satu rakaat. Dia dapat satu rakaat dengan imam. Lepas dia dapat satu rakaat dengan imam, dia sambung masbuk, bangun sambung. Bila dia bangun sambung masbuk tadi dia sambung, apa jadi? Subuh kan dibaca kuat. Jadi dia kata nyaring lah. Yang dia sambung tadi nyaring. Kan? Maghrib dia dapat satu rakaat je. Kemudian dia sambung. Sambung tu rakaat apa? Kedua. Rakaat kedua maghrib kan baca nyaring. Maka dinyaringkan. Dia dapat satu rakaat dengan yang imam isyak. Maka dia sambung. Dia sambung tu, bila dia bangun sambung tu, rakaat kedua sembahyang isyak. Rakaat kedua sembahyang isyak, baca nyaring. Jadi disunatkan baca nyaring pada tempat yang disunatkan nyaring. Tu. Boleh jadi nyaring ni macam mana nyaring? Dhabit ataupun tanda nyaring ni macam mana? Nyaring ni ialah kita baca sekurang-kurang dipanggil nyaring, dapat pahala menyaringkan bacaan tu, ialah orang yang di dekat dengan kita dengar bacaan kita. Itu dikira nyaring tu. Bukan semestinya nyaring Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Takrif nyaring tu maksudnya kalau kita baca, orang yang sebelah kita boleh dengar. Itu nyaring. Kalau orang yang di sebelah kita, yang dekat kita tak boleh dengar, maka itu baca perlahan. Jadi kalau sembahyang subuh, kita sembahyang subuh, katalah kita sembahyang subuh di rumah. Sembahyang subuh dengan isteri kita. Anak-anak kecil ramai kan duduk tidur lagi. Jadi suami ni dia nak ambil pahala nyaring. Kan, sunat menyaringkan baca sembahyang subuh. Dia Allahu Akbar. Oh, Imam Mekah tu. Tuan-tuan, macam ni habis anak 3-4 orang kecil-kecil tu bangun belakang. Habis, tak ada apa. Kan? Nak semayang pun tak khusyuk. Jadi suami kata, abang kuat pula baca. Kan? Anak bangun habis. Dapat pahala sunat menyaringkan. Sebenarnya dia tak faham maksud nyaring tu apa. Menyaringkan itu maksudnya ialah orang yang sebelah boleh dengar bacaan. Bini dia di belakang boleh dengar. Nyaring lah tu. Dah dapat pahala nyaring. Tak perlu nyaring sekuat-kuat hati. Sebab semayangnya dengan isteri dia je, bukan semayang dengan satu kampung. Kan? Jadi silap memahami takrif nyaring. Tu. Kalau orang yang di sebelah dengar, orang yang dekat dengar, dah dapat pahala menyaringkan. Jadi untuk semayang subuh, untuk semayang maghrib dan isyak, kalau kita seorang, sunat juga baca nyaring. Kita semayang seorang. Tapi tak adalah nyaring macam nyaring di Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Negara apa semua. Baca, keluar sikit suara, sekira-kira kalau ada orang sebelah, orang tu boleh dengar suara kita. Itu dah dikira nyaring lah tu. Dapat dah pahalanya. Pahala menyaringkan bacaan. Jadi jangan silap faham maksud nyaring tadi. Kalau silap faham tu jadi masalah tu. Tambah-tambah pula ada orang tidur pula. Kan, orang tidur, orang sakit tidur. Kan, dia dah semayang dah, dia pun tidur. Kita semayang isyak lewat pukul 10. Allahu Akbar, Bismillah, terkejut orang tua tadi. Kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan semua, banyak benda lagi yang kita nak jaga. Nak kena jaga. Baik, jadi dinyaringkan pada bacaan yang nyaring. Ke tempat yang nyaring, nyaringlah.
Bermula bermukim di dalam negeri antara orang banyak supaya dapat sembahyang Jumaat, dan jemaah itu afdal daripada asingkan dirinya jika tiada takut fitnah pada agamanya. Ini ada satu perbahasan. Saya ingat ini yang terakhirlah kita bahas. Perbahasan masalah bercampur dengan manusia dan beruzlah. Uzlah ni maknanya mengasingkan diri. Kita duduk dengan manusia dalam kawasan perumahan, dalam kawasan kampung, dalam kawasan pekan. Adakah afdal kita duduk di kawasan ini ataupun kita pergi uzlah, duduk jauh-jauh daripada orang, duduk dalam bukit ke, duduk dalam hutan ke, duduk bersendiri daripada manusia? Sebab dua-dua ini pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzlah, Nabi pernah duduk di Gua Hira. Nabi naik di Gua Hira bersendirian. Bersendirian duduk di Gua Hira. Dia panggil uzlah. Orang Melayu panggil bertapa. Kan? Tapi bertapa tu istilah dia tak apa elok sangat. Panggil uzlah ke bahasa Arab. Uzlah. Ataupun duduk bersama-sama dengan masyarakat. Nabi buat juga. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat di Madinah, kan? Di khususnya zaman Madinah, di Mekah dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang, mana lebih afdal, duduk dalam masyarakat ataupun duduk menyendiri daripada manusia? Itu dia punya persoalan yang dia bawa di sini. Maka dia kata, jawapannya, dia kata duduk bermula bermukim. Bermukim tu duduklah di dalam negeri antara orang banyak, duduk di kawasan orang ramai-ramai, antara orang banyak ni di kalangan orang ramai-ramai, dengan tujuan apa? Supaya dapat sembahyang Jumaat dan jamaah. Dia duduk dengan orang ramai-ramai itu dengan tujuan supaya dia boleh ataupun dia dapat sembahyang berjamaah. Kan? Dan juga dapat sembahyang Jumaat, dapat sembahyang berjamaah. Kalau duduk uzlah dalam hutan, dalam bukit ke apa, mana nak dapat jemaahnya? Mana nak dapat sembahyang Jumaat? Kan? Tak wajib pun sembahyang Jumaat pasal dah jauh pada orang. Kan? Jadi dengan tujuan untuk dapatkan sembahyang Jumaat dan juga dengan tujuan untuk dapatkan sembahyang berjemaah, itu afdal, lebih afdal daripada asingkan. Ini uzlah, mengasingkan diri, supaya asingkan dirinya. Itu pun ada qaid, ada syarat. Syarat apa? Jika tiada takut fitnah pada agamanya. Itu jika tidak takut fitnah pada agamanya. Tapi kalau kita takut mana bimbang, ujian, bimbang, kerosakan pada agama kita, maka pada waktu itu mengasingkan diri itu lebih afdal. Gitulah. Maksudnya contohlah, kita rasa zaman ni dah teruk sangat dah. Zaman ni okey lagi, mana akan sampai di zaman satu waktu lagi teruk. Tak ada orang semayang, tak ada orang puasa, maksiat je bermaharajalala. Kalau aku duduk di tengah-tengah kawasan ni, aku pun akan terikut, anak-anak aku pun akan terikut. Maka bawa anak-anak pergi duduk di satu tempat yang asing, jauh pada orang dan sebagainya, kita didik dan sebagainya, pada waktu itu afdal. Tapi saya ingat zaman ni tak ada lagi lah. Kalau kita di Malaysia seperti itu, walaupun maksiat tu ada, cuma agama itu orang kata lebih banyak lagi. Orang mengamalkan agama lebih banyak lagi pada waktu ini. Okey, lebih afdal. Itu perbahasan panjang lah. Itu secara ringkas je. Jadi saya ingat sekarang tak salah duduk lagi ke bukit-bukit apa lagi. Tak sampai lagi waktunya itu. Tapi kalau sampai waktu, khususnya disebut oleh hadis Nabi SAW, zaman keluar Ya'juj dan Ma'juj, selepas Nabi Isa membunuh Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa sendiri pun bawa orang Islam naik ke bukit Tur Sinai, Tur Sinai, dan bersembunyi di situ, bersembunyi daripada Ya'juj dan Ma'juj. Itu zaman yang memudaratkan pada agama kita lah. Jadi agama kita mudarat pada waktu itu untuk selamatkan agama. Okey, insya-Allah.
Dan jika takut, itu dia jawab ni. Jika tiada takut, ini tiada bimbang. Takut tu maksud bimbang. Fitnah pada agamanya. Dan jika takut, ini bimbang, ia di sini maksudnya fitnah pada agama. Kalau dia rasa agama dia akan orang kata rosak, anak-anak dia akan rosak, duduk dalam masyarakat yang rosak pada waktu amat-amat rosak. Jika macam tu, maka ia asingkan diri di dalam padang. Maksud padang tu mana tempat yang berasing lah, dalam hutan, kapullah alam lah. Aula, lebih utama. Lebih utama. Sebab itu tuan-tuan semua, sama juga mati. Tuan-tuan tak boleh doa, ya Allah matikanlah aku. Ya Allah matikan aku. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dilarang bercita-cita supaya Allah Ta'ala matikan kita. Haram hukumnya. Okey? Itu dengan syarat jika tidak berlaku fitnah pada agama. Tapi kalau dah berlaku fitnah pada agama, boleh doa supaya Allah Ta'ala matikan kita. Sebagaimana yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pada zamannya, di hujung-hujung usia dia, fitnah tentang masalah Quran makhluk Mu'tazilah ni berleluasa. Sampai ke Imam Bukhari pun nak dirosakkan dan sebagainya. Akhirnya Imam Bukhari berdoa supaya Allah Ta'ala matikan dia. Jadi Allah Ta'ala cabut nyawa dia, tak silap saya, lepas pada 8 hari daripada dia berdoa. Kan, lepas gitulah, tengok baliklah dalam manaqib Imam Bukhari. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabut nyawa dia. Jadi orang tanya, kenapa Imam Bukhari boleh doa supaya mati kan? Ya, tak boleh doa dengan syarat tidak ada kemudaratan pada agama. Tapi kalau dah ada kemudaratan pada agama, pada waktu itu boleh mendoakan supaya Allah Ta'ala matikan kita, supaya mati lebih selamat daripada apa yang nak hadap kat depan ni, takut jadi rosak akidah dan sebagainya. Itu ulama' dia berani minta mati. Kita tak kisah apalah, ada masalah ke, tak ada masalah ke, ada mudarat ke agama ke, tak ada mudarat ke agama, tak berani nak minta mati. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Tak berani ya Allah. Sakit sikit pun dah macam-macam hal. InsyaAllah, wallahu alam. Setakat dulu. InsyaAllah sambung kuliah minggu depan InsyaAllah. Ada soalan Mana tadi? Okey, Aish Hakiki. Ustaz, mak nak tanya, boleh tak kita pakai deodoran untuk solat? Sebabkan ada kata deodoran ada alkohol. Tuan-tuan semua, masalah alkohol ini adakah dikira sebagai najis atau tidak najis? Itu persoalan dia. Jadi tuan-tuan semua, masalah ni masalah khilaf. Masalah ni masalah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, tuan-tuan semua, pun ada berlaku khilaf. Ada yang mengira alkohol ni bukan daripada perkara benda yang memabukkan, bukan seperti arak. Dan ada yang mengira alkohol ini seperti arak. Jadi ada atas pandangan ulama' yang mengatakan alkohol ini seperti arak. Kan, alkohol yang dibuat perfume tadi seperti arak, maka tuan-tuan semua tak bolehlah dibawa ke dalam sembahyang. Atas pandangan ulama' yang mengatakan alkohol ini bukan seperti arak, dia tidak sama seperti arak. Kan, ada orang ngaji sains, dia tahulah etanol, metanol dan sebagainya. Saya tak mengaji sangat. Maka tuan-tuan semua, dia bukan hukum seperti arak, dia tidak najis. Maka bagi saya pribadilah, lebih suka menggunakan pendapat yang kedua ini, yang mengatakan alkohol bukan sama seperti arak. Sebab hidup kita, tuan-tuan semua, agaknya tak boleh nak lepas daripada alkohol hari ni. Alkohol yang dibuat dalam perfume tu lah. Kita pakai perfume apa pun, kebanyakannya ada alkohol. Kebanyakannya. Deodoran tak pakaikan ketiak masam pula. Kan, pergi masjid, pensan orang sebelah. Kan, okey. Bahkan tuan-tuan semua nak masuk ke masjid, tuan-tuan pakai sanitizer. Sanitizer kan dia dibekalkan di masjid tu. Tu pun ada alkohol.
Kemudian setengah-setengah masjid tu dia pasang pula pewangi, sap. Seminit keluar sap. Pewangi tu pun ada alkohol dalam masjid. Kan? Jadi maknanya agak sukar lah hari ni untuk mengelakkan diri daripada pewangi-pewangi yang ada alkohol. Jadi kita benda ni benda khilaf. Kalau tuan-tuan tak nak pakai pendapat yang kata bukan alkohol ni bukan sama dengan arak pun tak ada masalah. Itu atas warak tuan-tuan semua. Cuma dia masuk dalam kategori khilaf. Saya boleh kira lah hari ni, kita katakan boleh kira lah. Maknanya deodoran yang tak ada alkohol. Jadi kalau tak pakai deodoran, tuan-tuan susah juga hari ni. Kan? Tuan-tuan jalan 1 kilo, Allah, Masya Allah. Tak ada siapa nak duduk sebelahan kita. Okey, insya-Allah. Jadi dia termasuk dalam masalah khilafiyah. Okey? Okey, Kak Azlina, maknanya rakaat kedua yang kita masuk itu kita baca kunut dan itu adalah rakaat pertama kita. Ya. Rakaat pertama kita. Dan lepas pada itu, lepas pada imam bagi salam, kita bangun sambung, itu rakaat kedua. Bila rakaat kedua ada kunut, kena baca sekali lagi kunut. Okey. Ramai orang tak sedar ni. Bila dia dah baca kunut dengan imam, dia sambung, dia tak baca dah kunut. Ada juga yang buat macam tu. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tak. Sebab tadi rakaat pertama tadi kita ikut dengan imam di rakaat kedua, imam itu adalah rakaat pertama kita. Kita baca kunut bukan pada tempatnya. Jadi tak dikira lagi kunut tu. Habis tu baca apa? Baca pasal ikut imam. Okey. Kemudian okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aban Aran, orang kuat Darussalam. Masbuk solat zuhur, kalau masuk rakaat keempat, maka kita baca tahiyat 3 kali ya Ustaz? Ya, baca tahiyat 3 kali. Tahiyat dengan imam. Kemudian tahiyat yang soalan dia masbuk solat zuhur. Kalau masuk rakaat keempat, maka kita baca tahiyat 3 kali ya Ustaz? Ya. Jadi kita masbuk solat zuhur di rakaat keempat. Baca tahiyat akhir bersama dengan imam 1 tahiyat. Tahiyat awal 2. Kan? Tahiyat akhir kita 3. Bahkan ada orang yang sembahyang maghrib dia baca 4 tahiyat. Macam mana sembahyang maghrib baca 4 tahiyat? Tuan-tuan semua? Dia masuk di tengah imam duduk tahiyat akhir. Tengah imam duduk tahiyat awal. Allahu Akbar, dia turun tahiyat awal bersama dengan imam. Dia pun bangun Allahu Akbar bersama dengan imam. Kemudian turun tahiyat akhir imam. Dia baca sekali lagi tahiyat. Itu rakaat pertama dia. Imam bagi salam, dia bangun rakaat. Itu rakaat kedua dia. Kemudian dia turun, dia baca tahiyat awal dia. Sebab apa? Sebab itu rakaat kedua dia. Dah 3 dah tahiyat dia. Kemudian dia bangun rakaat ketiga, kemudian dia turun semua dan di akhir sembahyang dia baca tahiyat akhir. Itu adalah tahiyat keempat. Orang sembahyang maghrib ada baca 4 kali tahiyat. Kalau orang tanya macam mana orang sembahyang maghrib baca 4 tahiyat, itulah dia masuk bersama dengan imam pada ketika imam tengah baca tahiyat awal. Allahu Akbar, dia turun duduk dengan imam. Kan? Kemudian imam bangun, dia pun bangun. Itu rakaat ketiga imam, itu rakaat pertama dia. Imam baca tahiyat akhir, dia baca juga tahiyat akhir. Imam bagi salam, dia bangun. Itu rakaat kedua dia. Lepas rakaat kedua, dia turun kan, sujud apa semua. Itu baca tahiyat awal. Itu rakaat tahiyat yang ketiga dia. Kemudian dia bangun satu lagi. Kemudian dia turun pula. Kemudian tahiyat akhir. 4 tahiyat bagi semayam maghrib. Kalau semayam zuhur tadi 3 kan. Okey, baik, seterusnya. Fatan Afif, jika kita masuk solat jemaah zuhur semasa imam rakaat kedua, bagaimana tahiyat kita sebagai makmum yang kita lakukan pada rakaat pertama? Adakah dikira melakukan sunat abad pada tempatnya? Ya. Tak apa, semua itu ditanggung oleh imam. Jadi kalau kita masuk rakaat kedua, maknanya kita tak baca tahiyat awal pada tempatnya. Habis tu macam mana tahiyat awal kita tadi, sunat abad tadi tak buat pada tempatnya, itu ditanggung oleh imam. InsyaAllah. Tak ada masalah itu.
Ali Imran. Bagi orang yang selalu was-was dan selalu membetulkan bacaan Al-Fatihah kerana takut bacaan Al-Fatihah silap dan rakaat itu tidak diterima. Jika orang ni solat berjemaah itu sebagai makmum, bagaimana nak ikut imam setelah imam rukuk? Sebab orang ni selalu terganggu dalam bacaan Al-Fatihah, dalam tajwid. Walaupun telah menghadiri guru untuk perbetulkan bacaan, tetapi masih tidak. Bagaimana nak selesai? Pertama, kena selesaikan masalah was-was tu dulu. Selesaikan masalah was-was. Was-was ni daripada syaitan. Jangan kita ikut sangat was-was tadi. Jangan kita ikut sangat was-was tu tadi. Sebab dia adalah daripada syaitan. Banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan jangan diikut apa yang dia suruh tadi. Okey. Yang kedua, perlu diingat bacaan Fatihah untuk sah sembahyang tidak sama bacaan Fatihah untuk musabaqah. Jadi kadang-kadang kita nak betulkan sampai macam orang dalam musabaqah. Itu yang membawa kepada kita menjadi was-was. Jadi sembahyang ni tuan-tuan semua asal terbeza saja antara alif dengan ain, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukuplah tu, sah dah sembahyangnya. Kan? Jangan sampai alhamdulillahirabbil jadi sampaikan susah macam itu, dah termasuk dalam hasutan syaitan. Jangan diikut. Sebab untuk sahkan sembahyang tidaklah seketat yang untuk masuk dalam musabaqah Al-Quran. Musabaqah Quran tu tuan-tuan semua itu memang dia kena perfect betul-betul, kan? Macam contoh hak 2-3 hari ni dek viral nabar tak nabar, an-nabru dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan semua tak ada dalam bab untuk sah sembahyang. Sembahyang ni untuk semua manusia, semua orang yang beragama Islam. Jadi tuan-tuan semua, agama ni dia ada dua. Ada ilmu khususi, mana khusus untuk alim ulama. Macam tuan-tuan belajar nahwu sarah, tak penting tuan-tuan semua. Tuan-tuan bukan nak jadi tok guru, kan? Tuan-tuan belajar ilmu fardu ain je lah, untuk sahkan amal ibadat kita. Sebab kita bukan nak jadi tok guru dah dengan usia yang sebahagian lah, yang sebahagian ada yang muda, kan, dengan usia dah lanjut dan sebagainya. Kita belajar yang fardu ain yang melepaskan kita daripada azab di akhirat, tu je. Nak belajar ilmu balaghah, nahwu saraf, kan, arud qafiyah, usul fiqh apa semua, ini tak termasuk dalam ilmu fardu. Ini panggil ilmu khususi, ilmu khas untuk alim ulama. Itu. Jadi sama juga tajwid. Tajwid ni ada bab yang khas untuk alim ulama, kan? Macam mana isti'la'nya, tarkib, tafkhim dan sebagainya, macam-macam lah. Dan tajwid untuk sahkan sembahyang. Boleh tuan-tuan semua? Jangan diikut syaitan tadi, jangan diikut. Islam ni tidak susah sangat untuk orang awam. Lepas tu kalau ulama-ulama di Yaman, dia orang tak menyusahkan orang awam. Orang awam, biarlah salah sikit pun cari kaul-kaul yang boleh kata betul. Macam tu, kan? Sebab orang awam, kan? Itu. Baik, seterusnya, Ustaz, kalau kita doa minta Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, itu tak apa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Bukan kata, Ya Allah, matikanlah aku, Ya Allah, kerana aku tak nak hidup lagi di dunia. Itu lain. Ni, Ya Allah, kalau kau matikan aku, matikan dalam husnul khatimah. Itu boleh. Mati syahid pun boleh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa, Sayyidina Umar kan minta mati syahid. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi nabiyik. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku mati syahid di jalanmu dan matikan aku di negeri nabimu, Madinah. Jadi Sayyidina Umar tu, doa Sayyidina Umar, Allah Ta'ala bagi dua-dua kepada Sayyidina Umar. Mati syahid, iaitu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, mati syahid, dan juga mati di negeri nabimu, iaitu Madinah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi nabiyik. Itu doa lah tuan-tuan semua. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid dan mati di negeri nabimu, itu Madinah Al-Munawwarah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
Hasrul Harun, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, jika makmum sempat habiskan Al-Fatihah sebelum imam rukuk, tapi makmum sengaja lewat tidak rukuk bersama imam, tetapi tidak lewat 2 rukun, apakah makmum tak dapat rakaat tu? Tak apa. Yang penting jangan lewat daripada imam 2 rukun. Kalau lewat daripada imam 2 rukun, batal. Tak lewat daripada imam 2 rukun, tak apa. Cuma kalau lewat 1 rukun, itu hukum dia makruh. Lewat daripada imam 1 rukun, hukum dia makruh. Ada yang kata khilaful aula, makruh kecil. Itu, Jadi maknanya yang eloknya kita lewat daripada imam. Imam dah masuk rukuk, Allahu Akbar. Bila dah masuk rukuk, baru kita gerak, Allahu Akbar. Kalau imam dah masuk rukuk, kita duduk berdiri lagi, Sami Allahu liman hamidah, itu baru 1 rukun, baru kita turun, Allahu Akbar. Itu khilaful aula dan ada yang kata makruh. Tapi kalau dah 2 rukun, batal sembahyang. Okey, soalan terakhirlah untuk pagi ni. Ustaz, ada yang kata kalau baca rukun qauli, solat dengan bacaan berbisik, solat tak sah. Bagaimana kalau bisik tu kita tak bisik, tak apa. Yang penting keluar bacaan tu tadi di telinga. Bacaan solat berbisik sah. Bisik ke kuat ke tak ada masalah. Sebab tu ada baca sir. Sir tu maksudnya bisik lah, perlahan. Perlahan tu maksud apa? Perlahan dengar di telinga. Solat zuhur, solat sir, solat perlahan dan didengari di telinga. Solat maghrib, isyak, subuh, jahar, kuat. Kuat tu maksudnya orang di sebelah boleh dengar. Dia panggil jahar lah tu. Kan? Tu semua. Jadi berbisik tak ada masalah. Yang penting keluar suara dan didengari oleh telinga kita sendiri suara tadi, dengan syarat telinga kita tidak ada masalah lah, sihat telinganya, tak sakit, tak pekak dan sebagainya. Kalau pekak walaupun tak dengar, tak apa, kan? Sebab apa? Sebab kalau suara tu sepatutnya orang boleh dengar, dah boleh dengar di telinga, tapi kerana telinga kita dah pekak, itu bab lain lah, nak macam mana, kan? Wallahu alam, insyaAllah tuan-tuan semua 1 jam sudah kita punya kuliah, cukuplah setakat itu. InsyaAllah sambungannya pada hari Ahad depan kita sambung. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, doalah semoga Allah SWT selamatkan, sihatkan saya semua dan juga ahli keluarga saya daripada semua penyakit lah, khususnya penyakit COVID ni lah, COVID-19 ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal jununi wal barasi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.